Penat mengacau, dodol penganan. Seisi keluarga berhempas pulas. Hayati Ramadan penuh keimanan. Bukti amalan, hati yang ikhlas. Hajat di hati hendak ketumpat. Ah. Tumpat terletak di negeri Kelantan. Yewah. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Hindari maksiat, santuni keimanan. Setuju. Ya. Borak Tengah Lapar musim ketiga. Hari ke-13 kita berpuasa. Kita bincangkan senario bekerja. Dapat pahala ataupun berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Putra Azwan Piyu, Dr. Taha dan juga Dewa Artih untuk Borak Tengah Lapar. Hari ini dah pun melangkah ke episod yang ke-13. Ini bermakna dah pun 13 hari kita berpuasa. Dah 13 hari dah. Sudah tak sedar je kan. Jadi sebelum nak teruskan lagi Borak Tengah Lapar ni, kita nak tanyalah ini pengalaman doktor dan juga Dewa. Ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan ketika berpuasa dulu-dulu? Throwback sikit. Kalau saya sendirilah, pengalaman yang tak boleh dilupakan tu adalah ponteng puasa lah. Tapi sebenarnya saya ponteng puasa darjah 3. Cerita dia macam ni. Okey. Mak saya hantar saya pergi sekolah. Okey, masa tu bulan puasa dia kata, "Toh pastikan puasa hari ni ya." Saya kata, okey. Lepas tu dia dah habis hantar saya pergilah kantin beli. Tengah makan burger tu, dia patah balik. Mak saya tu. Tengah makan burger. Tengah hari tu kan. Patah balik darjah 3 tu. Terkejut saya. Alamak kantor kan. Kan dia pun sebenarnya dia bukan nak skodeng saya. Dia nak hantar pencil box tu. Nak hantar balik je. Tapi Allah nak tunjuk. Engkau tak boleh buat jahat. Engkau buat jahat, aku hantar mak engkau. Itu memang takkan lupa sampai bila-bila. Itu pengalaman doktor. Dekat Western makan burger. Awak pula Dewa, apa pengalaman yang tak boleh dilupakan pada bulan Ramadan? Pengalaman ponteng puasa tu ada. Tapi dia bukan macam gitu. Bukanlah maksudnya terkantoi ke apa. Okey. Saya waktu tu daripada Kuala Lumpur nak ke Johor. Waktu tu saya bergerak dalam pukul 11. Tengah hari lah, lebih kurang dekat tengah hari. Panas, memang cuaca panas. Saya berdua dengan adik saya. So drive kereta, tengah drive mengantuk. So mengantuk, saya pun berhentilah tidur. Berhenti tidur dalam 1 jam 2 jam. So bangun balik. Bangun balik, drive balik. Mengantuk lagi sekali. Kenapa? Dah tidur dah ni. Padahal malam tadi tidur cukup. Tengah hari tu ngantuk lagi. Berhenti tidur lagi. Kali ketiga bangun pun sama. Saya cakap, ini tak boleh tahan lah ni. Cakap, tak apalah. Hari ni nanti aku kodok je lah. Cakap dengan adik, terpaksa lah sebab saya nak kena sampai awal. Sebab mak saya tunggu dekat Johor waktu tu. Mak saya seorang. Terpaksa lah. Itu minum. Dia musafir tak apa. Musafir tak apa. Musafir yang kepenatan. Sebab terlampau tak tahu kenapa dia punya mengantuk tu saya tak boleh nak bawa bincang. Nak bendung dah. Sebab saya dah bawa kereta melilau-lilau. So saya terpaksa jugalah minum air tu, 1 tin tu terus. Cukup. Segar. Okey dah. Itulah dia pengalaman doktor dan juga Dewa untuk bulan Ramadan kan. Okey, tapi untuk topik kita hari ni bukan sebab ponteng puasa, tapi topik kita hari ni iaitu si pencuri masa. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sikit apa pentingnya kita mencari rezeki ni dari sumber yang halal dan diberkati doktor. Silakan Dr. T. Kalau sebut tentang dalam konteks masa, dalam Islam semua benda mesti terikat dengan masa. Puasa mesti ikut bermasa. Matahari terbit, matahari terbenam. Solat mesti ikut masa. Daripada subuh sampai habis subuh, maghrib sampai isyak, ikut masa juga. Haji ikut masa dia juga. Kan? 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Lepas 13 Zulhijjah tak boleh buat haji. Jadi dalam kehidupan ni benda paling bernilai adalah masa. Sehingga Allah bersumpah wal asri demi masa. Nak bagi tahu kepada kita yang hidup di dunia ni, masa itu adalah emas. Itulah pepatah bahasa Melayu. Jadi kepada yang mencuri masa ataupun mencuri tulang ataupun membazir masa, tidak memanfaatkan masa, itulah satu perkara yang dipandang sangat tidak baik di dalam Islam ataupun mana-mana agama. Kan? Sebab kita dah ada pepatah masa itu emas. Jangan buang masa. Masa yang berlalu takkan kembali. Tetapi teruknya orang yang mencuri masa di tempat kerja
adalah kerana benda tu kaitan dengan gaji. Gaji itu pula jadi rezeki yang dimasukkan dalam perut dia. Perut pula jadi darah daging. Oh, bahaya tu. Okey, baik. Kalau kat sini doktor, kita ada dewa. Ya. Tapi di mana dewinya sekarang? Wow. Dewi. Tak dapat jawab. Okey, jom kita bersama Genji Basker dengan Dewi untuk anda. Jom, Borak Tengah Lapar. Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menyangka bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Semua terjadi begitu saja, tak ada yang serius antara dia dan aku. Tidak ada cinta dan tak ada hati, hanya karena aku lelaki dan dia wanita. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. No, aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Borak Tengah Lapar. Masih bersama saya Putera Azwan, PU Dr. Taha dan juga Dewa Artis. Kita masih berbicara mengenai si pencuri masa ni. Ya. Buah tak dapat, masa pun dicurinya. Masa pun nak dicuri ya. Itulah. Banyak lagi benda lain. Jadi Dewa, Ya. Dewa cakap ada nak tanya soalan yang tu. Itulah saya nak tanyalah kepada Dr. Ya. Dr. T. Amboi manjanya. Nak tanyalah, kita cerita tentang budaya kerja dekat office. Okey. Ada orang yang tekun buat kerja, ada yang suka borak-borak. Kalau tak borak, dia boring. Kan? Ada yang orang kata take 5 bila boring, mesti nak kena berasap dululah. Ya. Macam biasa lah kan. Ataupun biasa berhenti lepak makan.
Benar. Kalau tak berasap, makan. Berasap tu Itu je. hilang ke? Syuf, Ha? hilang. Asap tu Berasap. hilang lah. Okey, Ah. okey. Okey. Katakanlah dari 8 jam waktu bekerja, 9 pagi sampai ke 6 petang. Dari sudut Islam, berapa jam kan yang wajib kita peruntukkan untuk bekerja? Dan berapa lamakah masa yang boleh kita guna untuk bersantai? Kalau kita tengok dalam konteks kerja, itu memang kita kena rujuk undang-undang buruh, labor law. Labor law. Itu Wow, luar, labor law. luar bidang kuasa saya lah kalau sebut tentang berapa jam, berapa jam rehat, berapa jam maksimum seminggu. Kadang-kadang dalam sebulan, Sabtu 2 kali pun boleh kena kerja, tak menyalahi undang-undang. Tapi kita tengok dalam konteks Islam. Dalam Islam, pekerjaan itu mestilah bermatlamatkan kepada hasil. Contohnya, satu orang menanam jagung adalah untuk menuai jagung pada musim, penghujung musim. Satu orang menyemai benih padi adalah untuk dia nak menuai padi di penghujung musim. Jadi konteks Islam, kerja itu mestilah berteraskan kepada matlamat. Apa matlamat dia? Kalau dia seorang juru kamera, maka taklah dia kena duduk belakang kamera tu 8 jam sehari. Dia ada kalanya dia boleh berehat ataupun kamera tu dah habis bateri, dia charge bateri. Begitu juga dengan seorang pemandu bas. Takkannya mandu bas je sampai 5 jam, mata pun dah tak boleh buka, nak suruh pandu bas juga. Dia kena rehat. Tapi yang penting dia berteraskan kepada matlamat. Kalau matlamatnya tercapai, wa imma dia duduk di hadapan komputer hanya 3 jam, silakan. Tetapi kalau matlamat itu hanya boleh dicapai dengan dia duduk depan komputer selama 6 jam, maka dia kena duduk. Maka itu adalah orang kata budi bicara antara majikan dan pekerja. Tetapi dalam konteks dia kata apa tadi, mencuri masa. Okey. Bos dia kata contohnya, saya nak awak korek dalam satu hari 3 lubang. Kambus 3 lubang. Maka itu matlamat dia dalam sehari. Tapi dek kerana dia rehat terlalu lama, dia pergi berasap ataupun dia pergi tidur, sehingga 3 lubang itu tidak dapat digali dan dikambus, maka itu namanya sudah cuai dan tidak amanah. Tidak amanah ni berdosa besar. Apa maksud amanah? I bayar you duit untuk you buat gaji, you buat kerja sekian. You tak buat kerja tapi duit you nak ambil. You rasa halal tak duit tu? Tak. Itu maksudnya pecah amanah. Pecah amanah ni bahaya doktor. Betul. Ya. Okey, itu dari segi yang curi masa tu. Ada juga pekerja-pekerja ni doktor, dia suka bodek, aircon, kipas satu. Lepas tu pula bila bos lalu, dia lah yang paling sibuk, kerja tu dia buat, kerja ni dia buat. Tapi bila bos tak ada, dia lah yang taiko. Dia lah orang paling suka mengelak. Apa pandangan Dr. T untuk orang yang macam ni pula? Kalau dalam konteks Islam, dia ada istilah kita panggil sebagai ikhlas. Bekerja itu dapat dipuji ataupun kena keji, kita tetap jalan. Kerana kita ikhlas. Kita kena ingat, bos tak ada, tapi big boss sentiasa ada. Bos dekat RTM je, big boss apa? Yang menciptakan kita, yang memberikan mata, tangan, kaki, roh, tenaga. Itu big boss kita, Allah, Maliki Yaumiddin, Raja kepada hari pengakhiran. Dia akan lihat, tak cukup kalau tak percaya kepada big boss, malaikat kanan kiri kan ada. Malaikat kiraman katibin, rakib dan atid. Awak mencarut ditulis. Awak zikir ditulis. Ini dua, rakib dan atid adalah accountant yang tak pernah gagal untuk merekodkan setiap transaksi. Wow. So kalau tak cukup big boss, tak cukup dengan malaikat, rakib dan atid, saya tak tahu nak cakap apa lah. Maka ikhlas tu penting. Sama ada bos lihat, bos puji, bos keji, awak datang dengan matlamat. Nak memberi manfaat kepada syarikat, nak memberi manfaat kepada jemaah. Dan Nabi SAW pernah juga bersabda, bila ada orang mula memuji kamu sehingga keikhlasan kamu terhilang, maka ambillah tanah dan sumbat dalam mulut dia. Kerana bila orang puji kita, saya bos, awak bodek saya,
ikhlas saya, kembang saya lain. Jadi saya takut saya punya ikhlas tu hilang, saya patut ambil tanah, sumbat dalam mulut awak. Itulah bahayanya ya. Bahayanya. Jadi Okay, nak tanya sikit lah. Oh sikit je, ringkas je. Ringkas je. Sebab kita Okay. nak nyanyi nak dengan persembahan. Okey. Tapi ni simple je. Okey. Okay, contohlah kan. Waktu bekerja dia 9 jam. And then bos dia dah bagi kerja dan dia siapkan kerja tu dalam masa 2 jam je contoh. So selebihnya dia rehat, relax, santai-santai. Adakah itu dikira sebagai curi tulang, pencuri masa atau tidak? Itu kita Macam mana? simpan. Kejap lagi doktor akan Kita jawab. simpan. Sebab Okey. sekarang ni kita punya live band dah standby tu. Dengan okey, lagu dah standby. mereka, Stand By Me. Jom kita bersama Genji Basker. When the night has come, and land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Woo. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should crumble and cry, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no one should tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Woo. So darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Stand 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 by me. Bola tengah lapar, bola tengah lapar, bola tengah lapar, bola tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Masih bersama saya Putra Azwan, PU Dr. Taha dan juga Dewa Arti. Kita masih berbicara. Hari ini topiknya kita masih berbicara mengenai si pencuri masa. Tapi Pencuri masa. sebelum nak teruskan dengan soalan Dewa yang tertangguh tadi tu, Aha. nak ada trivia sikit nak kongsikan ni. Okey. okey. Di mana trivianya mengenai sejarah pensyariatan puasa. Di mana puasa bulan Ramadan telah pun difadukan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Dan puasa Ramadan yang pertama adalah pada hari Ahad 1 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 26 Februari 624 Masihi. Itu faktanya. Sejarah pensyariatan puasa. Betul doktor? Saya pun baru tahu hari ni. Allah Akbar. Begitu dia fakta yang menarik. Ya, baik. Jom kita kembali untuk topik kita si pencuri masa ni Dewa. Pencuri Soalan masa. awak tadi tu. Tadi tu macam mana? Okey, soalannya berbunyi kerja 9 jam. 2 jam dah settle. 2 jam kerja dah settle dah. So dah tak ada dah kerja lain. Maksudnya yang bos bagi semua dah settle. 2 jam je. So selebihnya tu dia relax santai. Adakah itu dikira pencuri masa ataupun tidak? Dia tidak dikira sebagai pencuri masa, tetapi dia dikategorikan sebagai tidak efisien. Dalam konteks zaman Rasulullah SAW, apakah antara perkara utama yang mereka sentiasa luangkan? Iaitu kerja utama mereka adalah berdakwah. Itu kerja Nabi tu, berdakwah. Dalam dakwah ada 3 benda. Yang pertama planning, yang kedua execution,
Yang ketiga reporting. So maknanya merancang, melakukan dan kemudian melaporkan. Jadi kalau kita dah merancang dan kita dah melakukan, takkan kita nak rehat je. Tidur. Kita mesti melaporkan perkara tersebut. Contoh jadi kalau kerja dalam 2 jam dah siap, jumpa supervisor atau jumpa bos, report. Okey, alhamdulillah bos, rupanya kerja 9 jam saya boleh siapkan dalam 2 jam bos. Bos bagilah kerja lagi kat saya. Okey. So mungkin kita kata alah kau ni poyo lah kan. Patutnya rehat je lah. Tetapi kita punya niat baik. Kita nak orang yang lebih efisien. Kerja yang boleh buat banyak dalam masa yang ringkas. Dan tidak khawatir dengan itu, bila kita banyak sentiasa buat kerja dengan pantas, bos akan naikkan pangkat kita. Sampai bila kita nak ditakuk yang sama. Kita sentiasa nak ke depan. Kenapa ada orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhu, mereka terkedepan daripada para sahabat yang lain kerana mereka tak kenal erti rehat. Dah siap, dah execute, report, plan balik. Apa next? Okey, sekarang kita nak pergi ke Iraq pula. Sekarang kita nak pergi Mesir pula. Sekarang kita nak berdakwah ke Yaman pula. Itu adalah contoh seorang pekerja yang efisien dan insya-Allah sentiasa akan naik pangkat. Itu yang kita mahukan. Ya, Menjadi seorang pekerja, doktor ya. InsyaAllah. Dan doktor, ada juga doktor pekerja ni. Hari ni dia MC. Esok di EL. Lusa di AL. Dia ulang LLLL je belakangnya kan. Tapi dia memang betul-betul mengalami, orang kata, kesusahan tu lah. Memang dia tak sihat. Dia ada urusan keluarga. Jadi macam mana pula pandangan untuk orang-orang yang menghadapi waktu-waktu yang begitu, doktor? Kalau cerita bab sakit daripada perspektif Islam, Islam sangat lembut. Ada satu istilah yang kita panggil sebagai rukhsah, kelembutan. Contohnya, perkara paling mudah lah, wanita. Kalau datang bulan, maka kita tak wajibkan mereka semayang. Malah mereka tidak wajib berpuasa juga. Islam itu indah di situ kerana hanya wanita je faham. Kalau datang bulan betapa sakitnya, senggugutnya, dengan migrainnya dan tidak dikira pula dengan ketidaksuciannya, dan itu dari sudut fiqh lah. Dalam Islam juga ada. Kalau sakit, tak boleh semayang berdiri, semayang Duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Kalau tak boleh baring, gunakan semayang dengan anggota badan yang ada. Mata, mulut, jari dan seumpama dengannya. Begitu juga dalam konteks bekerja. Kalau memang dia sakit, silakan EL, emergency leave. Silakan MC, medical certificate. Jadi Islam tidak ada apa-apa against itu kerana kita hidup bukan untuk bekerja. Kita bekerja untuk hidup. Gitu. Itu. Jadi kalau dia memang dah betul sakit, nak buat macam mana ya tak? Betul. Katakanlah dia paksa pula. Mana mahu nak paksa kalau dah tak larat kan. Biar tak apalah. Dia yang penting jangan menipu je. Betul, jangan menipu. Kan meninggal. Oh ya, meninggal. Meninggal. Sudah. Ada sahabat kita ni baru hantar mesej ni. Dia kata tolonglah tanya pada Dr. T ni kan. Apa yang dia nak tanya sangat tu? Dia ni ketua di sebuah organisasi lah. Dia kata apa yang boleh dilakukan, tip untuk dia supaya dia dapat bagi orang kata pekerja-pekerja ni buat kerja kerja sama dia bagus, kerja berkat. Tak mengelak dia tak antara tip yang dia boleh lakukan untuk pekerja-pekerja itu kerja dengan amanah, doktor? Tip yang utama saya boleh share tip Rasulullah SAW lah. Lead by example. Lead by example. Itu nasihatnya. Maknanya kalau awak nak anak buah awak datang awal, awak datang super awal. Kalau awak nak anak buah awak kerja 10 kali ganda, awak kerja 20 kali ganda. Gitu. Itu poin pertama. Lead by example. Kena jadi contoh. Jadi contoh tauladan. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amr. Sentiasalah bermesyuarat. Maknanya clear communication. Komunikasi kena jelas. Kalau awak tengok pekerja awak malas, jangan mengupat. Panggil dia. Siti, abang tengok awak ni dah mula merosot. Ada apa masalah ke kat rumah? Boleh abang tolong? Gaji tak cukup ke? Boleh kita bincang? Jangan kita memberontak dan terus menghukum. Bincang. Wasyawirhum fil amr. Berbincanglah dalam setiap perihal kerja. Jangan dipendam-pendam. Jangan dipendam-pendam. Bagi tahu je. Bagi tahu je lah kan. Apa susah sangat. Tapi ada kawan saya ni, dia nak tanya satu benda. Ringkas. Dia ni orang yang kerja je hidup dia. Kerja je. Pagi, petang, siang, malam kerja, hari cuti pun nak kerja. Maksudnya dia kerja tak berhenti lah. Adakah itu bagus ataupun tidak? Dia bagus. Ada bagusnya tetapi setiap benda yang
lebih pasti ada mudaratnya. Gula dalam minuman kalau terlebih pun mudarat. Oksigen kalau terlebih pun mudarat juga. Jadi bersederhana lah. Bersederhana. Jadi apa-apa, semoga apa yang kita kongsikan, apa Dr. T bagi tahu ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga tak berlaku lagi lah kita mencuri masa, sebab dia punya kesan tu buruk dunia dan akhirat, doktor ya. Baik, jadi esok insya-Allah kita kembali bersama Dr. Taha dan juga Dewa Artih untuk Borak Tengah Lapar. Waktu yang sama, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.